habli ya wahab ilman wa hikmatan wa hidayah ya habli ya wahab ilman wa hikmatan wa li rizqi ya razaqu ya Allah kulli. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah lana futuhal 'arifin. Kita akan bersambung beberapa matan hadis tentang fadilah ilmu. Fadilah orang menuntut ilmu dan juga orang mengajar ilmu. Sebaik saja ilmu itu suatu perkara yang lebih di sisi Allah, maka akan tentu lebihlah orang yang menuntut, orang yang mencarikan dia, dan juga orang yang menyampaikan ilmunya kepada orang lain. Maka dikandaki pada kata ilmu yang kita berbicara di sini ialah ilmu din, ilmu agama. Hadis ke-19, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim wa inna talibal ilmi yastaghfiru lahu kullu syai'in hatta al-haytani fil bahr. Rawahu Ibnu Abdul Bar. Tokoh-tokoh ahli hadis yang mengumpulkan hadis-hadis di dalam masnad masing-masing cukup ramai. Bukan kata 6 orang saja. 6 orang tu yang terkenal, yang mengumpulkan hadis berbentuk sunan, sunan sittah, berbentuk sunan sebanyak 6 hadis. Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Ibnu Majah, 6 orang tak nak. Sampai puluhan, puluhan ahli-ahli yang mengumpul hadis ni. Seperti Ibnu Abdul Bar kata-kata, Tabarani, banyak lagi lah. Kita tengok di dalam perbahasan tentang mustalah hadis di sana. Artinya menuntut ilmu itu wajib. Talabul ilmi fariidah, fardu itu wajib, bukan sunat, bukan harus. Jadi manakala dikatakan belajar agama itu wajib, pada sepatutnya orang Islam yang mukallaf ni, yang sudah akil balik ni, kena mengaji. Tak boleh dia kecuali ni ada ni bahasanya ni tak berapa cukup fikirannya. Dia bagi semangat ke anak muda, sebab dia dah tua, dia bagi semangat anak muda. Oh, mu ni masih muda lagi, ngaji sungguh lah.
Dia merasakan anak muda. Kalau anak muda tu nakal, tanya dia balik, pocik sungguh tangga mana? Zaman muda dulu. Zaman muda pun tak ngaji, zaman tua pun tak ngaji. Nak jadi apa pocik ni lah. Rupa-rupa dia fikirnya mengaji ni bagi orang minat. Orang yang tidak sibuk. Orang terada di zaman muda. Jadi kalau orang tak minat, boleh kecuali tak mengaji. Jadi kalau orang sibuk dengan urusan kerja, boleh tak mengaji. Setelah menyelam alam tua, boleh tak mengaji. Ini pahaman apa ni? Pahaman tak betul tu. Tidak menepati pada kanda Islam faham yang seperti itu. Pahaman hasil pada fikiran yang tidak waras. Tak waras dah. Bukan tak waras ni mestinya kena gila dah. Tak sejajar dengan kanda Islam dah, tidak waras fikiran dah. Dan kalau tak ada peluang mengaji zaman muda, sebab dia banyak mengelilau tak lain. Zaman muda, zaman tua lah pula. Ni main pakai dak belaka. Zaman muda pun tidak, zaman tua pun tidak. Patut akhirat nak jadi orang yang berjaya di sisi Allah. Nak berjaya macam mana? Kejayaan akhirat ni bagi orang yang ada ilmu agama serta diamalkan. Atau berjaya di sisi akhirat. Berjaya dunia ni orang ada ilmu yang masa dunia. Kalau tak ada ilmu masa dunia, bagaimana kita nak maju di dunia ni? Pandai pula kata, tak ada ilmu tak maju di dunia. Kalau akhirat ni pula, dia tak baca pula. Kau nak maju setakat dunia, biarlah mundur di akhirat. Kalau boleh kita nak maju pula ke dunia, maju akhirat. Dan kalau nak maju pula, kau kena milik belaka. Ilmu dunia pun kena ada, ilmu akhirat pun kena ada. Tapi apa daya kita dah nah? Kalau banyak kita tupu ilmu akhirat, akan tentu tewah kita nak milik ilmu dunia. Sebaliknya kalau banyak tupu ilmu dunia, jangan harap dapat dimilik pula ilmu akhirat. Dia kena beralah salah satu. Maka lalu tak lalu kita pilih yang kekal lah. Pilih akhirat. Sebab itu adalah kekal, dunia ni sementara je. Mana tu ilmu itu wajib ke atas setiap orang Islam, tak dikecuali. Dan bahawasanya orang yang menuntut ilmu itu meminta ampun oleh setiap sesuatu, sehingga ikan di laut meminta ampun. Ikan yang kita duk makan dia tu, boleh jadi sebelum kita naik takak, dia naik ke darat, dijual di pasar, dimasak, dimakan oleh kita, dia pernah minta ampun kepada orang yang mengaji agama. Kalau macam tu, apa dia duduk makan dia, duduk takak dia, kan dia buat benda baik itu, minta ampun itu bab lain. Tuhan jadikan dia untuk jadi makanan kita, boleh kita makan. Maksudnya tutuplah ilmu, kerana ia tu wajib bagi setiap mukallaf, laki-laki dan perempuan. Belajarlah fardu ain. Belajarlah Al-Quran agar betul bacaan kita tu menepati bagaimana kehendak syarak di segi tajwidnya, di segi tartilnya, di segi fasahahnya dah lah. Belajar Quran ni kena berguru molek. Jangan pakai style tok guru seorang anak murid 10. Tok guru baca 10 anak murid tu baca 10 lebah terubah. Suara tu dah ramah tadi, dia dengar 10 lebah terubah. Binatang tu lah, binatang madu terubah tu. Jadi sehingga tok guru tak dapat nak tulis suara murid tu betul ke tidak bacaan. Dia kena mengadap seorang sama seorang. Bagaimana keadaan mengaji zaman dulu, mengaji Quran? Kena mengadap di kepala lutut tok guru. Kita baca tok guru dengar. Dia kalau tak betul kata tok guru, tak kena tu baca gitu tu. Dia siapa tangga tu. Betul tok guru buat contoh pula. Kita pun ikutlah speaking nada bacaan guru tadi. Kalau kata tu guru dah comel, tu dah kena. Bahasa mata ngaji Quran kena begitu.
sampai ke bersalin guru, jakit pada satu guru. Saya dulu zaman budak-budak ngaji Quran khatam di rumah sebelum masuk pondok, dengan orang tua kita sendiri khatam. Sampai khatam kena balik khatam pula. Dia paksa sampai ke nak suruh main. Siap dengan tajwid selalu cara mengajar tu. Lepas tu baru masuk pondok tu pula cari pula murid-murid yang peringkat senior, dia mahir dalam bidang Quran. Antara, masih saya ingat lagi, antara guru Quran semasa saya mengaji di pondok Pasir Tumbuh, orang panggil Ustaz Lah Mantra. Dia main Quran. Dia tak ada mengajar lain dalam pondok, dia mengajar Quran. Lepas tu Pak Sus PI, Pak Sus Semahin ni dia tupu bahagian tajwid. Tapi dia berulang-alik mengaji dengan Tok Guru Haji Musa Bukit Marok. Antara guru Quran dia Tok Guru Haji Musa Bukit Marok. Haji Musa ni ayah kepada Datuk Anwar Musa. Datuk Anwar Musa. Musa ni orang ngaji Quran, orang ahli Quran, ngaji di Mekah lagi. Tu cerita tu panjang. Zaman kita ngaji tahun akhir tahun 60-an di Pondok Pasir Tumbuh. Pindah ke Pondok Gaal. Kononnya mengaji Taranung lah. Berulang-alik kayuh bersikap mengaji Taranung dengan Haji Awalah tukang lagu. Orang bagi jolokkan, saya mengaji Taranung tu orang panggil Haji Awalah tukang lagu. Orang panggil tukang lagu sebab dia mahir dalam bidang lagu. Kalau musabakah di pekat daerah Jajahan Pasir Putih, dialah sebagai hakim bahagian Taranung, Haji Awalah ni. Kayu pasir kaki. Nak balik jauh pakai tidur lalu di rumah dia, pakai tak balik. Lepas tu pindah ke Pondok Kapur Amir Besuk Terengganu. Kayu bersikap pula seminggu sekali pergi ngaji Quran dengan Tok Iman Haji Hussein Kapung Berih Baru. Kalau kita nak pergi Kuala Besut daripada Pekan Jetih, ada satu masjid besar sekarang, dia nama Masjid Al-Husaini. Nama tu diambil sempurna Iman Haji Hussein. Haji Hussein ni mama dia alim Quran, dia ngaji Mekah Quran. Kalau musabakah peringkat daerah Besut, dialah hakim bahagian tajwid. Itu mengadak Kuala Lumpur. Golang-galik dapatlah dogo-dogo dah nah. Tak tajam mana pun dogo-dogo. Nak cakapnya kaedah mengaji, utama sekali Quran kena halus sampai ke begitu. Dah. Itu cerita semangat juang kita belajar kena begitu. Tak boleh buat ujung-ujung jari dak. Dalam bidang Quran ni kena begitu. Dalam bidang mengaji kitab kena menadah kitab. Kena ada kitab panduan. Dan guru yang mengajar tu pula ada kitab. Kalau ceramah tu lain lah. Ini ngaji dah lah. Betul dah. Yang dikira fardu ain, ilmu yang wajib dipelajari itu ilmu yang dikira fardu ain, iaitu ilmu tauhid, ilmu fiqh dan juga ilmu tasawuf. Kerana ilmu-ilmu tersebut menjadi asas di dalam syariat Islam. Tiga ilmu ni, ilmu basic agama ni, tauhid, fiqh, tasawuf, fiqh, tauhid. Biarlah tidak pakar pun, asalkan selesai fardu ain. Hadis ke-10 tentang kelebihan ilmu. Al-ilmu al-alimu wal muta'allim syarikani fil khair wa sairun nasi la khaira fihim. Rawahu Tabarani an Abi Darda. Artinya orang yang mengajar dan orang yang belajar bersekutu keduanya pada kebajikan. Makna sekutu tu cakap zaman dulu. Sebab cakap kita lah ni kita kata sama-sama.
Orang mengajar dapat pahala, orang belajar dapat pahala. Itu maksud kata bersekutu. Kedua pada kebajikan. Orang belajar boleh pahala, orang mengajar boleh pahala. Itu dia. Dan manusia yang lain daripada kedua, manusia yang tak mengajar dan tidak belajar. Dia pakai dak belaka. Belajar apa tidak, mengajar semua itulah. Tiada kebajikan pada mereka itu wal kosong. Lepas maghrib pun kosong. Lepas zuhur pun kosong. Kalau mengajar ni dan belajar, lepas maghrib dapat pahala. Bukan kata setakat semaya Jumaat maghrib ya pahala. Antara maghrib isyak tu penuh dengan pahala sebab dia belajar, sebab dia mengajar. Maksudnya orang mengajar dan yang belajar sama-sama dapat pahala, kecuali yang bukan daripada tersebut. Tak belajar, tak mengajar, tak mengajar, tak belajar. Maka adakah rugi? Kiranya tidak termasuk dalam golongan yang tersebut. Rugi. Tak dapat pahala, ni suatu kerugian yang besar. Tak dapat duit tu, kadang-kadang belum tentu lagi rugi. Hadis ke-11, kelebihan ilmu. Khuyyira Sulaimanu bainal mali wal mulki wal ilmi fakhtara al ilma fa'utiyal mulka wal mala. Rawahu Tabarani an Abi Darda. Abi Darda. Bukan Dilami. Dilami ni bukan sahabat Nabi. Orang meriwayatkan hadis. Hadis ni dua yang meriwayat. Tabarani wal Dilami. Tabarani dan juga Dilami. An Abi Darda, daripada Abi Darda. Hadis ni. Kita tengok di dalam Tajzibul Atraf. Kitab Tajzibul Atraf. Kitab Tajzibul Atraf ni dia kumpul hadis-hadis dalam bab fadilah hadis. Kitab tu ditasahih. Yang mentasahihkan kitab tu siapa dia? Atuk kepada hok pernah jadi Perdana Menteri Kedah ni. Pala Tok Badui ni. Dia yang mengesahkan kitab tu. Tok Badui mengesah tu. Tok Badui ni orang menetap di Mekah sehingga dibahasakan Badui. Padahal orang asalnya keturunan orang Melayu. Ulama besar zaman dulu Tok Badui tu. Artinya diberi pilihan. Diberi pilihkan Nabi Sulaiman alaihissalam akan harta dan kerajaan dan ilmu Tuhan bagi kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Pilih, mau nak harta ke, nak jadi kerajaan ke, nak ilmu, salah satu daripada tiga perkara tu. Tuhan nak uji dah sejauh mana kematangan fikiran Nabi Sulaiman ni. Tuhan bagi pilihan salah satu, mau nak harta banyak ke, nak jadi kerajaan pemerintah ke, nak ilmu ke, kok mana kamu nak? Tetapi dengan bijaknya Nabi Sulaiman, maka dipilih olehnya ilmu. Nabi Sulaiman pilih ilmu. Dia tak pilih harta, dia tak pilih jadi pemerintah, dia pilih ilmu. Maka diberi akan dia kerajaan harta. Kedua-duanya sekali bertolak daripada dipilih oleh Nabi Sulaiman akan ilmu Tuhan bagi. Harta pun Tuhan bagi, kerajaan pun Tuhan bagi. Nabi Sulaiman dia bukan setakat Nabi ke Rasul. Jadi raja pada zaman dia. Rakyat dia ni bukan setakat manusia. Siapa ke binatang pun ikut titah perintah dia. Siapa ke jin pun aku di bawah arahan dia. Panjang cerita dah. Satu masa dia arah kepada jin.
Suruh menyelam di satu lautan yang besar, ombak yang mengalung padanya. Dia suruh pergi gagal cari sesuatu yang pelik di dasar laut. Cerita tu panjang kan? Hebat Nabi Sulaiman. Sehingga puteri Balqis tu duduk ke dia dah. Cerita dengan puteri Balqis. Puteri Balqis ni anak kacukan manusia dengan jin. Maksudnya manakala memilih seorang akan ilmu, kalau kita pilih ilmu, maka mudah baginya memilih perkara lain. Perkara lain mudah lah. Segi harta ke, segi apa mudah. Kalau kita dapat milih ilmu. Lebih-lebih lagi ilmu agama ni sudah merakumi dah. Hatta ilmu dunia pun, kalau dapat ilmu dunia pun tak mudah dah. Apatah lagi kalau dapat milih ilmu agama. Kalau orang tu kata lebih ilmu dunia lah dengan ilmu agama, itu orang bercakap tidak berasas. Sebagai contohnya, dia mau mengaji ilmu dia yang tinggi-tinggi sampai mereka boleh jadi orang panggil profesor lah. Mana walaupun dia peringkat prof sekalipun, satu masa dia cari ustaz juga nak ngaji. Ngaji Quran ke, mengaji kitab ke, ngaji fardu ain ke. Tapi ustaz tadi jarang, bukan kata tak ada, mungkin jarang lah. Dia cari prof nak ngaji lah, nak belajar ilmu matematik ke, nak belajar ilmu apa dalam bidang dimilih oleh prof tadi, oleh doktor tadi. Itu nak cakapnya lebihnya ilmu agama ni. Sebab itulah kita ni yang tidak ada peluang lagi nak terokok ilmu dunia, kita fokuslah kepada bidang belajar agama. Tak rugi. Lebih-lebih lagi setelah usaha dah lanjut, umur dah lanjut ni, miliklah ilmu agama sebanyak mungkin. Mudah-mudahan kita dimati oleh Allah, roh kita tu berilmu. Kalau kita faham agama, hakikatnya roh kita tu faham ilmu agama. Roh milik ilmu agama. Roh yang memiliki ilmu agama ni suatu roh yang dimulia oleh para malaikat. Orang panggil bukan kerotong kelapa, ada isi tu, ada isi. Jangan main-main lah. Bagaimana dia katakan orang hafal Al-Quran? Orang hafal Al-Quran ni orang yang lebih nilai di sisi Allah. Sebab apa? Sebab dia ingat kalamullah yang mulia di dalam dada dia. Kerana ilmu itulah, ilmu Al-Quran yang dihafal. Tapi syaratnya, hufaz tadi, orang yang hafal Al-Quran tadi, dia kena jagalah kesucian Al-Quran, dia amal, dia senantiasa ingat. Jangan separuh jalan ingat, separuh jalan lupa. Ini berat masalah orang jadi hafal Quran ni. Orang hafal Quran yang kena jaga. Daripada Al-Quran yang dihafal, jangan jadi lupa. Kalau lupa, wajib dikembali ingat semula. Dia tak boleh kerja lain dah. Yang sehingga dikatanya, salah satu daripada dosa besar, orang yang hafal Al-Quran dikala lupa, maka lalu tidak diusaha ingat kembali. Itu dosa besar tahu. Tengok dalam kitab tu ada, kalau tengok kitab boleh tunjuk, boleh baca. Tapi zaman kita ni zaman ibu bapa kadang-kadang galak anak-anak suruh ngaji hafal Quran. Jadi hafiz semua. Sebab apa dia nampak hafiz ni lebih, memang lebih. Kita tak nafi, memang lebih orang hafal Quran. Tapi masalah dia dia tak fikir akibat di sebalik hafal Quran. Mana akibatnya lupa tu. Jadi kita ni kalau kurang baca, walaupun kita dah ingat sekalipun, jadi lupa. Sebab itulah kalau orang hafal Quran, dia kena fokus daripada Al-Quran dihafal. Bersalahan orang tu ingat surah-surah dalam Al-Quran, ayat-ayat dalam Quran dengan tidak diniat hafal. Dia tak niat hafal, tapi dia sebab beracak kali duk baca, jadi ingat. Berapa dia ingat, dia lupa. Tak apa, sebab dia tidak hafal. Ini pada peringkat awal lagi dah, nama itu hafal. Sudah ingat, lepas tu lupa kerana duduk sibuk dengan bisnes. Berat tu, berat.
Sebab itulah elok jugalah pihak kita hari ni masjid surah di kala bulan Ramadan dia jumpa budak-budak hafiz jadi imam. Di kala tu dapatlah budak tu kembali ingat semula daripada Al-Quran yang hafiz itu adanya baik juga. Adanya baik. Mudah-mudahan dia tidak abai. Daripada Al-Quran yang dihafal tadi manakala dia jadi imam. Dia jadi imam. Manakala memilih seorang akan ilmu maka mudah baginya memiliki perkara-perkara lain kerana maju mundur setiap umat manusia itu tergantung kepada ilmu. Pentingnya ilmu dah. Lebih-lebih lagi ilmu din, ilmu agama yang sebegini. Hadis ke-12. Kita tak baca lah yang diriwayat oleh siapa-siapa ni. Kita baca matan hadis ni. Dipanggil matan hadis ni. Allahumma aghnini bil ilmi wa zayyinni bil hilmi wa akrimni bit taqwa wa jammilni bil afiyah. Ni boleh buat doa ni. Buat doa lepas sembahyang. Sebab dia bermula dengan Allahumma wahai Tuhan kami. Aghnini bil ilmi, kayakanlah kami dengan ilmu. Kita minta Tuhan tambahkan ilmu, banyak kali ilmu bagi kita. Moleklah tu. Rawahu Ibn Najjar. Artinya wahai Tuhanku, kayakanlah aku dengan ilmu. Allahumma aghnini bil ilmi wa zayyinni bil hilmi, dan hiaskanlah aku dengan sifat lemah lembut. Hilmi ni sifat lemah lembut. Kita minta hiaskan diri kita bersifat lemah lembut, bukan bersifat kasar, beken, tak menentu dak. Dan muliakanlah aku dengan sifat takwa, wa akrimni bit taqwa wa jammilni bil afiyah, dan cantikkanlah aku dengan afiat, bukan dengan wajah rupa dak. Minta cantik dengan afiat, dengan kesembuhan, dengan kesihatan. Itu comel. Boleh buat doa lepas sembahyang. Maksudnya pentingnya berilmu sehingga diminta perbanyak akan dia oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau benda tak penting akan tentu Nabi tidak minta. Dan bersifat lemah lembut itu selaku hiasan orang berilmu. Orang berilmu dengan bersifat lemah lembut, bersifat bertolak ansur, tidak bersifat rakuh, beken, tak menentu. Dan juga takwa berupa sifat mulia bagi pelajar, bagaimana disebut pada hadis yang lain, banyak lagi lah. Dan sesiapa yang tiada bersifat warak semasa belajar ni, kalau kita tidak latih, tak didik akhlak kita semasa belajar, dengan tidak dididik berakhlak warak semasa kita menuntut ilmu. Mereka cakap semasa duduk pondok lah, kalau orang ngaji cara takut lama. Pondok ni medan latihan, bukan semata-mata tempat kita nak mengutip ilmu, nak mengambil faham dalam saat hukum hakam saja. Antara lain lagi kita nak latih diri kita, daripada akhlak tak senonoh kepada akhlak baik. Lepas tu nak latih diri kita dengan bersifat warak masa belajar lah. Dia keluar medan belajar baru nak latih macam duk bercampur bau dengan masyarakat umum pelbagai. Tak lagi dah, tak lagi. Tapi kalau masuk duk pondok ni sama-sama pelajar, mudah kita latih. Masuk waktu semayang meluru pergi ke surau masjid semayang jemaah, itu latihan. Kalau duduk tempat yang berbentuk latihan, tak terlatih dah, keluar daripada tempat tu dah hengok-hengok lah jawabnya. Dalam suasana terlatih pun belum tentu lagi selamat setelah keluar daripada medan latihan. Betul lah, konsep pondok ni suatu konsep yang berkat. Sebab apa? Sebab bukan tempat mengaji saja, tempat melatih.
Siapa dia pakar pelatihnya? Tok guru lah. Konsep mengaji sekolah, walaupun bercorak sekolah agama, sekolah Arab dia lain, beza dengan pondok. Sekolah ni tempat belajarnya di sekolah. Tempat duduk pelajarnya kadang-kadang di asrama. Dah lain dah. Pada tu nak mujuk adalah surga. Dalam asrama tu adalah surga. Kawasan sekolah tu adalah surga. Lepas tu ustaz yang mengajar sekolah tu dia duduk dalam tu. Dia duduk rumah dia tu. Di kuartah dia tu. Di rumah teres dia, di banglo dia tu. Taman mana? Duduk taman lain. Sekolah ni taman lain. Lepas tu siapa dia jadi tik imam tu? Kadang-kadang pelajar-pelajar tu lagi tik imam. Jadi seolah tak ada jurulatih. Hanya yang ada juru pengajar saja. Ia berbeza dengan pondok. Konsep pondok ni bukan kata tok guru saja yang mengajar, tok guru pula melatih anak murid. Dengan jadi imam semaya jemaah, dengan duk perhati kerana murid tu siapa tak datang jemaah, siapa yang datang, siapa datang lewat. Almarhum Tok Haji Rahman Sungai Rian tu. Kalau selagi tak habis pelajar mari ke pondok, tak boleh komat lagi. Dia cek seorang-seorang. Dilatih sampai tangga tu. Ada sebahagian tok guru kita dia tak begitu dah. Kenapa jarang sangat datang jemaah? Dia kata mari ke mana ni ada salah seorang, 2-3 orang. Dia perli cukup dah tu. Dia perli gitu pun cukup dah tu. Itu cara latihan rohani. Betul lah konsep pondok yang berbeza. Walaupun kata cara takut lama. Keluar mengaji tak ada CJ itu kita tak napi lah, sebab nama itu dia mengaji bukan nak CJ, nak ilmu. Hak bahasa jenis nak cari CJ ni, jenis tak yakin dengan ilmu tu. Dia takut tak boleh makan. Dia takut tak boleh makan. Kalau bahasa jenis takut tak boleh makan, kita tanya dia tak ada perut, tak ada mulut lah. Perut ada, mulut ada, boleh makan lah tu. Takut tak mewah. Islam tidak suruh hidup mewah. Kita hidup dengan adanya sifat zuhud. Kena adanya sifat qanaah. Boleh makan, boleh ibadah, alhamdulillah. Clear, beres. Mewah ni bukan kehendak dalam Islam. Nabi tidak pernah hidup mewah, hidup kaya. Sehingga Nabi berdoa, Allah ma'ahyini miskina wa amitni miskina. Wahai Tuhan kami, hiduplah kami dalam kemiskinan dan wafatkanlah kami dalam miskin. Patut Nabi nak kaya raya lebih pada orang lain. Tapi hidup sederhana. Islam mengajar begitu. Kalau kita ngaji sauh ke Allah Rabbi. Ulama-ulama dulu hidup sederhana. Ibrahim Ibn Adham hidup pertanian aja. Nak sarah hidup petani. Tanam sayur gitu, makan hasil sumber usaha sendiri. Berkat. Dah. Sesiapa yang tiada bersifat warak semasa belajar dibala oleh Allah Ta'ala kepadanya setelah berilmu dengan salah satu daripada 3 perkara ni bala. Jangan duk nampak bala mana gempa bumi, bala mana COVID-19. Bukan yang tu saja bala. Ni bala orang yang berilmu dikala tidak ada sifat warak, sifat melatih akhlak mulia semasa belajar, dikala dia dapat ilmu akan datang, akan diuji salah satu daripada 3 bala ke atasnya. Apa benda? Perkara 3 di bala. Iaitu dipendek umurnya. Ilmu banyak dah. Selepas keluar mengajar tu boleh mengajar dah. Tapi tak ada lama mengajar. Setahun tengah, 2-3 tahun mati. Itu bala. Pada sepatut orang ada ilmu tu, eloklah umur tu panjang dah nah. Panjang umur. Syekh Daud bertanding tengok dalam sejarah 100 lebih umur. 100 lebih. Allah Rabbi dah. Ini tak ada nak sebar ilmu. Sebar setahun tengah meninggal. Itu sebahagian daripada bala.
Kalau macam tu Imam Nawawi, jangan dibandingkan Nawawi. Imam Nawawi ni walaupun 45 tahun hidup dia berbaloi. Tahu ia menduduki tempat yang menyulit kedatangan orang kepadanya sembahnya pada bala. Orang yang berilmu dikala tidak ada warak semasa belajar. Sebagai contoh, tak ada warak. Dia mari pondok waktu 10. Nak masuk kelas sini kau nanya boleh bertahan berapa bulan. Dah lah kali menarik diri. Mengapa? Tak boleh ngaji Mengapa tak boleh ngaji? Tak ada aircon. Memang tak ada aircon. Sekat ada kipas angin atas kepala. Allahu Rabbi. Sebab apa? Sebab dia latih dalam keluarga, duduk dalam rumah aircon. Sebelum dia mari sini dia masuk sekolah tahfiz. Sekolah dia pun ada aircon. Mari tempat kita tak ada aircon, tak boleh bertahan lama, cabut lagi. Lepas tu sekarang apa nasib tak tahulah budak tu. Ni cerita sungguh. Kita kena latih lah. Memang susah kita nak dapat ilmu ni. Zaman saya dulu, zaman tahun 60-an, penghujung tahun 60-an, sampai ke peringkat awal 70-an. Zaman tu zaman masih susah lagi. Kalau zaman tahun 50-an lagi susah lagi dah nak dapat ilmu. Tahun 60-an tu susah dapat ilmu. Kalau ada basikal tu macam motosikal dah. Dah. Kawasan pondok semua gali telaga. Zon sana ada telaga, zon sini ada telaga. Tak ada paip. Cedok air telaga dengan timba pakai tali. Kalau musim kemarau betapa dalamnya telaga tu. Kalau pakai aduk manis sampai ke keruh air tu, keruh gila asal air sudah. Dia kalau nak masuk air tu kena ngeningkan dulu. Kena pendak dulu. Sampai berejang-rejang baru cedok ambil hok atas tu boleh masuk. Kalau tidak jadi keruh, jadi basah tak lalu. Tidak jadi najis air tu, cuma keruh je. Kalau basuh pakai yang putih jadi kelabu asap pakaian tu. Sebab air keruh. Susah zaman tu dah nah. Tapi sanggup. Jangan mari budak Singapura masuk pondok Pasir Tumbuh. Singapura dia pakai baik dah. Nak cedek air tak reti. Lalu tak lalu nak mandi minta sedekah. Pakat bagilah sikit-sikit catu-catu boleh setimba. Cucu atas kepala. Lepas tu minta sedekah pula. Nak hayung timba dalam telaga tak reti. Minta sedekah. Dah kali tak tahan lama lagi balik. Ujian masa mengaji betapa susah. Daripada susah itulah kalau kita sabar, Allah Ta'ala akan bagi ilmu kepada kita. Barulah ada keberkatan. Nak dapat berkat ni dalam Islam kena alami susah dulu, penak jerih dulu. Masa zaman tu sebahagian daripadanya guna dapur kayu. Tak ada semua, tak ada gas lagi. Gagah-gagah ada dalam dapur minyak. Dapur minyak. Tu orang ada duit boleh guna dapur minyak. Hok masa ngaji kuat dah nah. Dia masak dia hidup api dengan kayu api. Dia letak periuk atas dapur nak pergi masuk kelas ni. Dia pesan ke kawan sebelah tu tengok periuk aku ni. Api ni. Yang kawan dia pesan tadi dia abai sikit. Siapa kau terbakar pondok? Satu masa tu terbakar. Dia pesan dah ke budak sebelah tu tengok. Tapi budak tu macam mana? Yang ambil berat. Nyala kayu tu siapa kau? Terbakar pondok. Tapi terbakar pondok ni pelajaran. Dia masa ni. Dia godan api sekejap yang mati api. Ni berlaku di Pasir Tumbuh satu masa tu. Susah lah ni. Ni cerita alam mengaji. Jadi kita mengaji orang kena ambil faham mudah-mudah kita dah nah. Ambil faham mudah-mudahan kita tidak berasa gundah di hati, tak berasa sedih di hati. Allah aku datang mengaji jauh-jauh mari pecuk kereta. Kita mari ngaji dengan kereta. Orang dulu kayuh bersikar. Saya di pondok-pondok Gaah ke Bukit Abah tu lepas semaya subuh tengah gelap-gelap lagi nak kejar masa pasal Tok Guru mengajar pukul 9 pagi hari Jumaat seminggu sekali
Kaya berzikah. Tak makan, tak minum ke apa lagi dah. Orang tak buka kedai lagi masa tu. Kaya berzikah. Ambil jalan sokak. Ke mana? Ke estate getah, Cerian Tuli. Estate getah, kaya berzikah. Masuk ke estate. Satu masa tu bertemu dengan babi hutan. Babi sekawan mari bertemu. Kita kaya berzikah, bertemu dia mari. Allah Rabbi. Terkejut, sama terkejut, dia terkejut. Kita terkejut ke dia. Akhir sudah dia lari ke kita. Kita nak lari tak boleh atas berzikah. Anak cakapnya dah dapat ilmu sekulit remih menyelami alam susah. Sebab tu saya bagi ilmu saya cukup saya. Bukan kedekut saya. Sebab saya dapat susah. Dia mau berasa mudah terpulang lah. Dah. Itu habuan masing-masing. Sehingga zaman kita tu pergi ngaji, nak faham ilmu tasawuf, ilmu tarekat. Dengan tu aja dia Bukit Abang semasa dia buat kelas dalam rumah dia. Pernah dia tanya, demon ni daripada mana ni? Dia tanya saya, dia kata demon daripada mana? Ini bukan nak cakap tambahan-tambahan dak. Solid apa dia cakap oleh dia. Kita pun segan dah. Lalu tak boleh kena cerita di pandang pondok ke apa si putih. Oh, dia kata jauh ni. Sebab apa? Dia fokus tanya saya. Sebab saya duk mencelah dalam golongan orang tua-tua. Di kalangan anak murid dia di masa tu semua sudah berjanggut putih. Kita masa tu baru nak tumbuh janggut. Umur 20-an dah. Bunga-bunga janggut sudah ada tapi tak panjang. Saya kena tanya. Dia mengenalkan keadaan kita ni. Datang daripada jauh. Dia minta duduk. Mari duduk dekat sini lah. Dia mau mari jauh ni. Boleh duduk dekat kepala lutut dia. Sebab dia mengajar dari rumah tak pakai pembesar suara. Nak cakapnya dia dapat ilmu zaman tu, dapat ilmu tasawuf dan tarekat. Dia bawa bimbingan almarhum Tuan Haji Daud bin Haji Umar Al-Libadi, Bukit Abang, Kelantan. Situ kita pasal faham, oh gini pengajian tasawuf dan tarekatnya begini. Baru nampak bunga-bunga dah nah. Sedangkan kita duk mengaji di pondok Gak, Tok Guru dah baca dah kitab Hikam Minhajul Abidin. Dibaca dah. Tapi nampak terselah kepakaran almarhum tu Haji Daud lagi dalam bab tasawuf dan juga dalam bab tarekat. Antara lain lagi pada orang yang tidak ada warak semasa belajar, ia menduduki tempat yang menyulit kedatangan orang padanya. Kalau dia balik kampung duduk tempat, susahlah orang nak pergi mengaji dengan dia. Kadang-kadang dia tempat jim tendang kaki bukit. Oh Allah Rabbi. Itu pada tu. Atau antara lain lagi pada sanggup berkhidmat dengan penguasa yang zalim. Bubuh yang situ masa dah ayat. Dia tak ada pemerintah tu tak betul. Banyak perundangan bercanggah dengan kahana Islam, tapi sanggup lagi aku di bawah pemerintah, sanggup jadi alat. Itu sebahagian daripada bala. Waliyazubillahi minta waliyazubillahi ta'ala, kita minta berlindung dengan Allah Ta'ala min zalika, daripada yang demikian itu. Hadis ke-13, Inna Allah Ta'ala la yakbidul ilma intiza'an yantazi'uhu min ibadi wallahu a'lamu bis-shawab.